Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Hari ni aku nak pergi ke showroom Pro 2 untuk lihat sendiri Pro 2 Myvi Facelift tahun 2021. Aku rasa ianya adalah model yang agak hangat buat masa ni sebab ianya ditawarkan dengan harga yang agak berpatutan, iaitu di bawah RM60,000 dan datang dengan spesifikasi yang agak tinggi lah sebab ianya datang dengan autonomous driving level 2.0 dan dia ada di bawahnya ada ADAS, kemudian ASA 3.0 dan ada satu lagi yang Pro 2 panggil PSDA, Pro 2 Safety Drive Assist. Okey, ni semua di bawah PSDA lah, milik Pro 2. Jadi kalau kau nak tahu apa yang menarik tentang Pro 2 Myvi Facelift ni, jangan lupa like dan juga subscribe. Kita jumpa sebentar lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Okay guys, kita akan tour untuk Myvi. Ini adalah spek H yang ada dalam showroom ni hanya spek H. Dekat luar ada test drive untuk spek AV. Okay, jom kita masuk dulu tengok apa yang ada pada spek H ni Okay, di bahagian hadapan ni dia dah tukar bumper kepada bumper yang baru dan lebih cantik dan lebih moden lah pada aku. Dan paling menarik sekali adalah dia punya DRL ni. Okay, DRL ni adalah satu-satunya yang ada pada model Pro 2 buat masa ini, sebab Pro 2 selama ni memang tak ada DRL. Ini adalah DRL yang pertama untuk model Pro 2 dan ianya hanya menyala di waktu siang dan bila korang hidupkan lampu dia automatik akan padam. Okey. Dan untuk perumah lampu ni juga dia telah buat perumahnya sama tapi diolah dengan LED sepenuhnya. Ada 1 2 3 4 5 pasal di situ. Cuma dia ada auto high beam tapi tak ada adaptive macam Ativa lah. Okey, di bahagian bawah ni kita tengok dia ada lip spoiler yang berwarna hitam, bawah tu silver. Okey, kemudiannya ada sensor hadapan lah. Okey. Okey, kita pergi bahagian tepi. Okey, rimnya masih lagi sama, iaitu rim 15 inci 2 ton. Okey, side mirror ni dia dah tukar warna hitam lah, tak ikut warna body. Okey, di bahagian tepi ni nampak macam tak ada banyak perubahan. Okey, dia ada skirting warna 2 color, warna hitam kat situ. Okey, ni bahagian tepi dan dia punya door ni dia gunakan silver lah. Okey, jom kita pergi bahagian belakang. Bahagian belakang sebenarnya tak ada banyak perubahan yang ketara. Sebaliknya dia cuma tambah bahagian ini. Okey, yang ini macam accent saja, tak ada apa-apa fungsi, bukan lampu, bukannya lubang, hanya plastik hitam yang bagi menampakkan dia ada kesinambungan di antara bahagian belakang dan juga bahagian hadapan. Okey, cuma nampak ada sedikitlah unsur kat tepi tu. Okey, macam unsur-unsur di hadapan Okey, ni dia punya spoiler ada 2 ton hitam dan juga warna body kat sini. Ada shark fin antena di situ. Okey, jom kita tengok bahagian engine. Okay guys, ini adalah dia punya bahagian engine. Dia punya engine adalah 1.5 dual VVTi dengan 102 HP dan 136 PS. Sebenarnya ini adalah engine yang sama dengan Vios dan juga model-model Toyota lah, Avanza tu semua sama menggunakan engine yang sama. Tiada perubahan berbanding dengan versi yang asal Guys, jom kita masuk ke bahagian dalam untuk variant H ni. Okey. Untuk variant H ni okey, semuanya adalah plastik dan menggunakan warna tema hitam Warna temanya adalah warna hitam. Kat sini ada sedikit fabric fabric. Ini ada silver. Okey, dekat sini ada auto hanya untuk penumpang untuk pemandu sahaja. Okay, ini ada cup holder kat situ, ada sedikit kompartmen. Okay, ni dia punya bahagian dalam. Okay, ni kerusi. Okay, menggunakan seluruhnya berwarna hitam untuk variant H ni. Okay, variant H ni kerusinya mempunyai corak macam ular ni Okay, kalau yang legit ular atau takut ular mungkin korang keseram lah. Tengok dia punya ni. Okey, dia punya adjustable dia kat situ. Okey. Ini dia punya karpet. Oh, karpet dia
Tak tahu ini karpet sebenar ke tak. Jom kita masuk. Okey, ini adalah pemandangannya. Steering ni sebenarnya ada steering daripada Ativa, hanya ada kawalan audio sebelah sini dan juga untuk button power lah untuk beri lebih kuasa. Kemudiannya itu dia punya MID dia lebih kecil ni tak silap aku. Ini bukannya macam yang full spec 4.2, sebaliknya mungkin yang ini lebih kurang 3 plus. Alright. Okey, kemudian kat sini ada corong aircon warna silver. Kemudian ada tempat kompartmen mungkin letak barang, kunci. Ni ada piano black. Okey, sini ada alat kawalan dia, boleh kawal lampu, idling, pre-collision system. Kemudiannya ada VSA. Ini lampu auto. Okey, ni untuk lipat untuk cermin sisi lah. Okey, cuma yang ini dia tidak datang dengan blind spot monitoring, tak ada Okey, dia ada lampu auto kat sini Okey, lampu ni adalah auto. Okey, kita tengok sama ada dia boleh teleskopik ataupun ni. Okey, dia hanya boleh still saja, tak boleh teleskopik. Okey, ni dia punya multimedia unit. Okey, 6.9 inci. Nampak ni besar gila dia punya lambang USB ni. Nak tunjuk apa ni sebenarnya. Alright. Okey, ni hazel light dia. Okey, ini semua adalah plastik keras. Okey, kita tengok glove box dia, tak ada damper. Ada airbag, tak silap aku ada 4 airbag kat dalam ni. Okey, ni dia punya transmisi. Transmisi sebenarnya ada perubahan, dia dah tak guna lagi for automatic transmission, sebaliknya menggunakan CVT transmisi DCT dual mode CVT. Kau tengok sini dia punya tulisan ni lain sikit, PRNDSB. Okay, S ni spot, B ni dikatakan sebagai bukit, turun bukit, tak pastilah B ni untuk apa. Okay, ni konsol tengah dia, kat sini ada kompartmen barang sikit. Kat sini ada USB dekat bawah ni. Ini ada tempat power outlet bawah tu. Okay, dia punya sistem aircon dia menggunakan digital tapi tak ada auto. Sebaliknya memori MEM ni memori maksudnya MEM punya kuasa nak tentukan berapa banyak suhu, bukan korang sebagai pemandu. Okey, dia dah ada off button. Dulu memori 1, memori 2, ini dah ada off jadi lebih mudah. Ada passenger lock. Okey, ni untuk sensor depan tadi. Stop start engine dekat sini. Alright. Okey lah, kerusi fabric dia pada aku agak cantik juga. Okey. Dan nampak kemas lah penggunaan warna hitam ni. Okey, kat bahagian atas ni okey, hanya ada slot saja, tak ada cermin. Okey, yang ini warna hitam. Okey, yang ini ada cermin tapi tak ada tutup. Lampu okey, menggunakan mentol lagi. Okey, ni dia punya pemegang, ada damper dan agak solid. Okey, ni dia punya adjustable, boleh adjust tapi nampak murah sikit. Okey, jom kita pergi kepada bahagian belakang. Okey, sebelum tu yang ini menggunakan handbrake tangan lah. Formulah untuk kereta harga ni kan. Okey, sebelum tu dia dah menggunakan touch. Okey, touch atau smart key lah untuk masuk. Okey, ni di bahagian belakang. Okey, sama juga dengan bahagian depan, cuma di sini saya dapat sedikit touch fabric sebenarnya. Yang lain semua sama. Yang ini silver yang matte lah, kasar bukan yang licin. Okey, ni tempat duduk belakang. Kita masuk. Okey, tempat duduk ni dia buat flat dia buat flat, tetapi dia boleh adjust 2 step, tak silap aku yang ni. Okey, dia boleh adjust 2 step. Okey, macam ini satu dan macam ini. Okey, nampak tak gap dia? Tak berbanyak tapi paling kurang adalah gap, sebab bila bertegak tu nampak macam beza lah. Okey, kat belakang ni ada isofix. Kerusi ni agak flat macam van sikit. Tapi pada aku ianya lebih selesa daripada yang ada lekuk-lekuk tu. Jadi yang kat tengah tu tak boleh nak duduk. Okey, ni di bahagian kerusi dia. Kau tengok tebal tak kerusi dia? Gila, sejengkal kau dia punya ketebalan ni. Okey, jom masuk. Okey, ruangan kaki agak luas. Yang tu boleh bawa masuk ke dalam. Ada poket. Kemudiannya ada teh tarik ni. Okey, headrest yang boleh di adjust. Kemudian kat sini pun ada hook untuk barang-barang. Tak silap aku 3 kg 3 kg. Okey, yang ini adalah
untuk letak handbrake, untuk anti kecurian atau ragut. Menariknya dia ada tempat ni. Okey, ni agak menarik ni. Aku tak pernah jumpa lagi untuk kereta-kereta harga ni yang ada benda ni. Yang ni mungkin nak letak handphone ke. Okey, sebab kat sini, okey, kat sini tak nampak macam ada. Okey, kat sini ada satu power outlet USB Jadi boleh charge, masukkan celah ni lah. Kau punya telefon ada dua kat folder sini. Bonggol tegah ni agak tinggi pada aku. Okey, tapi kau dengar dia punya support paha ni. Okey, pada aku hampir menyeluruh, agak selesa. Kat belakang ni tak ada apa, ada yang ni lah. Alright, dia ada 3 titik punya seat bag. Ada satu cup holder untuk setiap pintu. Okey, dia punya headrest ada 2 kat belakang, kat tengah ni tak ada, kosong. Jom kita tengok di bahagian bonnet. Okey, cara buka bonnet dia. Okey, dia dah ada elektrik kat sini Okey, bukan manual. Okey, ini dia punya ruangan bonnet dia. 360 atau 370 liter. Okey, dia bukanlah yang terbesar dalam segmen dia, tapi pada aku agak okey lah saiz dia Okey, tengok. Okey, dia bagi tayar spare saiz penuh dengan tambahan satu lagi sport rim ataupun rim yang sama. Jadi senang, bila ada kebocoran kau hanya tukar saja dan kemudian barulah kau pergi cari kedai. Kalau tidak, kalau dapat tayar kecil tu, memang kena segeralah tukar kan. Okey, jadi ini adalah model Myvi H, variant H. Okey, dia hanya ada di bahagian, di bahagian pemandu sahaja dia punya smart entry tu. Dia jual pada harga 53,900 untuk variant H. Okey guys, ini adalah Myvi untuk variant yang tertinggi. Okey, sama saja dengan variant H, dia ada DRL depan tu. Okey. Bentuk tak ada banyak perbezaan sangat. Luaran dia aku rasa hampir sama saja. Cuma dia dapat visor ni, tak silap aku tadi tak ada. Okey, penjimatan minyaknya dia katakan 21.1 km per liter untuk enjin 1.5. Okey, dia tak ada kamera 360 Okey, jom kita cuba masuk. Okey, kalau kau berminat untuk beli kereta, kau boleh pergi ke Pro2 Sale Sdn Bhd Cawangan Kulai. Ini nombor telefon dia dan kau orang boleh kontak. Okey, ni kedai dia dekat Indapura City Okey, jom kita masuk bahagian dalam. Okey, dia punya ni boleh lipat secara automatik Okey, ini bahagian dalam untuk variant yang tertinggi. Yang ini sama saja design dia, tak ada banyak perbezaan. Tapi di bahagian kerusi ni kau akan dapat lihat banyak perbezaan, di mana ianya menggunakan warna merah yang gayanya sangat sporty dan sangat sport lah. Macam kalau belum bergerak pun nampak laju lah kereta ni. Kita pun tahulah ianya adalah King kan. Okey, ni kalau kau beli gear up, kau akan dapat ni lah. Dia punya kapet ni yang macam kapet yang mahal tu lah. Okey, jenama yang mahal tu. Okey, yang ni dia bagi aksen merah. Merah ni pada aku agak cantik lah. Okey, warna merah yang agak cantik dan tak nampak murah. Dan banyak semua kat aircon van ni semua dia letak warna merah. Dekat sini pun tak ada banyak perbezaan sekalipun. Cuma dia punya penggayaan lah. Cuma kat sini dia punya kelengkapan lebih tinggi sebab dia ada adaptive cruise control adaptive cruise control. Kemudian ada button trip kat sini. Kalau hitch tadi tak ada, power tadi ada. Okey, kemudian kat sini satu lagi tambahan, dia ada di DVR. Okey, DVR. Alright. Kemudian yang lain-lain tiada perbezaan. Dekat tengah tu tak boleh turunkan dia punya armrest. Seat tengah tak boleh turunkan. Jadi tak ada banyak perbezaan lah. Aku rasa agak minima dia segi perbezaan. Cuma dia mungkin tambah dengan safety lah. Safety ini dipertingkatkan dan dia bagi auto cruise, adaptive auto cruise. Okay. Okay guys, itu je aku punya pemerhatian tentang Pro2 Myvi facelift. Ini bagi gear up akan dapat benda ni lah. Ini antara aksesori yang dia tambah. Alright. Kerusi ni
nampak cantik lah. Dan kau nampak tu bahagian kaki dia sangat luas sebenarnya kereta ni sangat luas lah. Sebab tu kenapa orang beli dengan harga 59,000. Dia sebenarnya sangat berbaloi untuk dimiliki lah. Right. Okay, ini warna merah ni hanya ada untuk variant AV sahaja Guys, kalau kau nak cari sebuah kereta Pro 2 di kawasan Kulai ni, kau boleh contact nombor ni lah, 076633 Pro 2 sel Sdn Bhd Cawangan Kulai kat sini banyak model-model ni, kau boleh test drive juga ni. Okay, ada banyak model kat sini. Lokasinya terletak di Indapura Auto City. Okay, jadi itu je yang aku nak share hari ni. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.